Pak boleh note orang belajar. Okey, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Encik Izham dan juga terima kasih kepada pelajar-pelajar atau lebih mesra saya panggil semua sebagai adik-adik. Boleh Boleh saya tahu dengar tak dengar jelas tak jelas suara saya? Jelas. Jelas kalau jelas. Kurang jelas ke boleh respon balik. Pagi ni bila kita punya perangan yang start ni masing-masing semua suruh muka. Jangan malu-malu. Pagi ni kita santai-santai sebagaimana taklimat pada hari semalam iaitu pada Puan Balkis lah. Okay, alhamdulillah bersyukur kita pada pagi ini Tuhan masih lagi memberi kesempatan kepada kita dan memberi kita kehidupan, beri kita nafas untuk kita meneruskan kehidupan kita. Alhamdulillah. Okay, adik-adik yang dirahmati Allah semua. Okay, pada pagi ini sebelum saya meneruskan sesi perkongsian maklumat kita pada pagi ini, elok saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu, iaitu saya Muhammad Helmi bin Ishaq, bertugas di bawah bahagian Al-Ihwal Pelajar di bawah unit Bina Insan. Samalah macam Puan Balkis semalam, di bawah unit Bina Insan dan diletakkan di bawah modul kerohanian dan keagamaan. Jadi untuk unit Bina Insan kita ada dua pecahan. Satu, saya akan memimpin ataupun menyelaras bagi program kerohanian dan keagamaan. Dan kita ada satu lagi pegawai yang in charge untuk bahagian moral. Bahagian moral dia ada pegawai lain lah, iaitu untuk pelajar yang non-Muslim, yang bukan beragama Islam pun kita ada pegawai yang akan menyelaras. Okay, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin menerangkan sedikit sebanyaklah apa aktiviti ataupun program yang terdapat di bawah unit Bina Insan dalam skop kerohanian dan keagamaan yang kita pernah lakukan, yang pernah kita laksanakanlah sepanjang pengajian di IKBN Dusun Tua ini. Kita ada slide untuk penerangan bagi aktiviti keagamaan dan kerohanian di bawah unit Bina Insan, ya. Okey, boleh nampak adik-adik nampak semua? Tak respon pun, tak dengar suara adik-adik ni. Nampak. Respon sikit, nanti saya masuk suara nanti. Nampak. Respon. Nanti kalau ada benda yang tak faham, yang kurang jelas, adik-adik terus boleh tanya ataupun type je bahagian ruangan chat. Okey, program ataupun aktiviti di bawah unit Bina Insan dalam skop keagamaan dan kerohanian. Okey, yang pertama, semua pelajar yang beragama Islam digalakkan untuk mengerjakan solat 5 waktu. Solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid, terutamanya solat fardu subuh, maghrib dan isyak. Dan untuk maklumat adik-adik, di IKBN Dusun Tua kita ada masjid. Kita ada masjid yang disediakanlah cantik indah. Jadi satu kemudahan kepada pelajar-pelajar lah kat sini. Kalau kata solat Jumaat tu tak perlulah kita nak berjalan jauh kat luar untuk solat Jumaat. Jadi kita ada dalam ni masjid, jadi pelajar senang je. Jalan daripada asrama pergi ke masjid dan juga
untuk solat fardu 5 waktu lah. Ini kita memang galak-galakkan sangat pelajar untuk solat berjemaah. Yang terutama solat subuh, maghrib dan isyak. Kalau macam solat zuhur dengan asar ni, dia lihat kepada masa lah. Kalau kata masa tu ada untuk solat jemaah, pelajar boleh solat berjemaah di masjid. Sebab macam asar masuk pukul 4 suku, 4:30, pelajar tak balik lagi bengkel. Jadi mungkin dia tak sempat nak solat bersama berjemaah tu. Okey, boleh faham? Dan untuk solat 5 waktu ni, kalau pengalaman saya lah selama saya bertugas di IKBN Dusun Tua, pelajar-pelajar yang masuk ke IKTBN Dusun Tua ni, pelajar yang masuk, kita tak expect lah, tak expect pelajar ni semua datang yang latar belakang yang cemerlang. Ada yang kurang, mungkin dia di rumah dia kurang solat berjemaah ataupun solat 5 waktu. Jadi di sini kita sediakanlah ruang untuk kita bimbing, kita didik student-student kita di IKBN Dusun Tua supaya menjadi insan yang terbina lah, terbina dia punya sahsiah diri. Sebab pelajar-pelajar kita lepasan IKBN, bekas-bekas pelajar kita yang saya masih lagi kontak, ramai jugalah yang ucapkan terima kasih kepada IKBN Dusun Tua sebab dapat bimbing mereka untuk menjadi manusia yang berguna lah. Sebelum masuk IKBN sebelum ni, ada yang tak solat pun, tak solat 5 waktu pun, tinggal solat nak sampai masjid lagi lah, tak sampai masjid. Jadi lepas pada setahun 2 tahun belajar di IKBN, maknanya apa yang dia terima di IKBN ni dia bawa di semasa dia habis belajar di IKBN Dusun Tua. Dan ada jugalah pelajar-pelajar yang masuk tu pun memang dia punya background yang bagus, solat memang tak nak tinggal pun ada, yang mampu untuk memimpin jadi imam, yang mampu untuk melaungkan azan dan juga mengimarahkan masjid. Itu semua terpulanglah kepada individu. Jadi kita kat sini bukan setakat belajar di bengkel untuk belajar kemahiran semata-mata, tetapi IKBN Dusun Tua juga menyediakan satu platform ataupun satu bahagian untuk kita mempimpin pelajar-pelajar ni supaya terbina akhlak, terbinalah dia punya sahsiah diri, insya-Allah. Okey, boleh faham untuk yang pertama ni? Boleh faham adik-adik? Boleh. Okey. Kita tengok yang kedua. Okey, untuk aktiviti yang kedua iaitu pengisian program agama ataupun sahsiah diri pada setiap malam selepas solat maghrib. Maknanya kita solat fardu maghrib, sementara nak menunggu waktu isyak, kita sediakan program ataupun aktiviti lah supaya pelajar yang kekal berada di masjid selepas maghrib ada dia punya pengisian selepas waktu maghrib. Okey, jadual yang kita sediakan pelajar ataupun adik-adik boleh tengoklah, saya lampirkan jadual program setiap malam. Okey, pada hari Isnin, selepas maghrib hari Isnin kita ada pengajian Al-Quran dan tajwid. Kita belajar Al-Quran, di samping kita belajar hukum-hukum tajwid yang terdapat lah. Sebab tak semualah yang mampu nak menguasai hukum tajwid ni. Jadi kita gunakan ruang yang ada selepas waktu maghrib pada hari Isnin, kita cuba belajar Al-Quran dan sedikitlah berkaitan dengan tajwid supaya ada input sepanjang kita berada di IKBN. Okey, untuk Selasa, malam Selasa selepas maghrib kita ada pengajian berkitab ataupun ceramah umum, dan untuk hari Selasa ni kita akan jemput penceramah jemputan. Maknanya kita akan jemput ustaz daripada luar untuk mengajar ataupun mengajar kitab, secara berkitab lah. Jadi pelajar boleh beramah mesra ataupun berkomunikasi dengan ustaz yang kita jemput. Ada 2-3 ustaz lah yang kita jemput secara bergili-gili. Tapi kalau nak yang special sikit, yang istimewa tu, dia ada ceramah khas lah, bukan pada waktu malam tertentu. Dia ada ceramah khas, mungkin dalam setengah tahun tu kita jemput ustaz-ustaz yang ustaz TV lah, ustaz
daripada yang popular lah, yang famous. Macam Ustaz Dor ke, Ustaz Azhar dan sebagainya. Okey, untuk hari Rabu malam selepas waktu maghrib hari Rabu, ini kita bagi ruang untuk pelajar-pelajar di kalangan AJK Masjid. Pelajar, kita ada AJK Masjid pelajar dan kita bagilah hari Rabu malam tu kita serah pada AJK Masjid untuk buat sama ada nak buat zikir munajat ke, sepanjang sampai isyak tu nak buat zikir boleh, nak sampaikan taklim, baca kitab hadis Rasul ke, baca taklim, nak berselawat ataupun nak berusrah secara berkumpulan. Jadi kita serah pada pelajar, kreativiti pelajar lah di kalangan AJK Masjid tu untuk gunakan masa pada hari Rabu. Okey, boleh Dan juga pada hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat ni biasa buat apa Khamis malam Jumaat? Pelajar, biasa Khamis malam Jumaat buat apa? Baca Yasin. Biasa tak baca Yasin? Yasin. Biasa. Biasa baca kat rumah ke baca dekat masjid? Masjid. Alhamdulillah. Kalau tak mampu nak baca Al-Quran setiap hari, surau. Okey. Kalau tak mampu nak baca Al-Quran setiap hari, kalau malas sangatlah nak baca setiap hari, sekurang-kurangnya ini adalah kata apa? Ruanglah untuk kita gunakan masa tu untuk kita baca Al-Quran. Surah Yasin, tapi takkan surah Yasin je seminggu sekali. Kan? Kalau boleh baca Al-Quran hari-hari walaupun 2-3 ayat. Jangan tinggalkan Al-Quran sebab kalau kita tak baca Al-Quran ni nanti hati kita akan jadi apa? Akan jadi gelap. Akan jadi gelap, akan jadi hitam. Lepas tu kita nak pergi nasihat, nak tegur apa dah orang tak boleh terima dah sebab hati dah hitam. Jadi sekurang-kurangnya kita yang berada di AKBN ni pada hari Khamis malam Jumaat, kita sedaya upayalah kita akan buat bacaan Yasin, dan sekiranya ada permohonan atau hajat daripada pelajar atau sesiapa je nak buat tahlil arwah, kita akan buat tahlil arwah, baca Yasin sekali dengan bacaan tahlil arwah. Biasa pelajar dia ada minta untuk mak ayah, untuk keluarga, untuk sahabat dan sebagainya, kita terima je. Kita minta nama, kita akan buat tahlil dan kita doakan khas untuk arwah yang dihajat lah, yang diminta. Okey, itu adalah jadual yang kita sediakan, tapi jadual ni bukanlah kata wajib benda tu akan ada. Kalau kita kata hari tu ada cuti ke, cuti, maka malam tu mungkin tak dapat nak dijalankan ataupun ada halangan-halangan tertentu menyebabkan program pada malam tersebut tak dapat dijalankan lah. Kalau kata tidak ada apa-apa masalah, kita akan follow je jadual yang diberikan. Dan untuk hari Jumaat, Sabtu Ahad kita tak adalah program sebab pelajar biasanya hari Jumaat akan balik ke kampung masing-masing. Hari Jumaat pukul 5 pelajar dah boleh balik ke kampung jumpa mak ayah. Hari Ahad akan masuk ke AKBN semula. Okey, itu yang kedua lah, pengisian program agama sesudah diri pada setiap malam selepas solat maghrib. Jadi sebab itulah pelajar datang solat maghrib, pelajar tak dibenarkan balik. Habis solat maghrib kita akan ada program. Jangan balik asrama. Kita balik nanti selepas habis waktu isyak, solat isyak, baru kita boleh balik asrama. Okey, kita tengok yang ketiga. Perkara yang ketiga di bawah unit insan kerohanian, kita juga ada buat pertandingan perujian tilawah dan nasyid peringkat IKTBN Dusun Tua. Maknanya pertandingan ni melibatkan bengkel-bengkel ataupun jurusan yang ada dalam IKTBN Dusun Tua lah. Bukan di luar, masih lagi dalam IKTBN. Dan pertandingan ni memang tiap-tiap tahun kita akan laksanakan. Semua pelajar boleh ambil bahagian dan kita galakkanlah semua pelajar untuk mengambil bahagian. Tapi bila kita minta pelajar untuk join ni, ialah program tilawah baca Quran, bernasyid ni ramai yang tak nak, kan? Ramai yang tak nak, sampai kena paksa, kena suruh baru nak masuk jadi peserta. Tapi kalau program sukan, berebut-rebut, nak main bola berebut-rebut sampai tak cukup, tak sampai terlebih-lebih, nak 10 terlebih-lebih kan. Tapi untuk tilawah nasyid ni
Ni sikit lah. Sebab tu kita minta cikgu-cikgu lah untuk mengisi peserta setiap jurusan bagi pertandingan lah ujian tilawah dan nasyid. Sebab kita buat dua ni melihat kepada peruntukan lah. Kadang peruntukan kita dalam bilangan yang tak seberapa banyak, kita buat dua. Kalau bilangan kita peruntukan lebih, kita akan buat lebih lah. Sebab sebelum ni kita ada juga kita buat pertandingan hafazan. Pertandingan hafazan sesuai pada waktu hal ke bawah kita buat. Kita pernah juga buat pertandingan azan. Setiap jurusan bertanding untuk melaungkan azan. Kita juga pernah buat pertandingan kuis. Dan banyak lagi lah pidato dan sebagainya. Tapi melihat peruntukan yang ada, kita akan buatlah untuk perujian tilawah dan nasyid peringkat dalaman, maknanya melawan antara jurusan-jurusan. Jadi bolehlah pelajar-pelajar yang akan masuk ke KBN ni, bila ada tandingan ni boleh join. Boleh isi nama untuk kita menaikkan nama bengkel kita, jurusan kita. Boleh? Boleh pelajar? Boleh tak ni? Boleh. Ada yang biasa Boleh. Ada yang biasa bernasyid tak? Ada yang biasa bernasyid? Saya. InsyaAllah. Ada tuan. Okay, saya boleh follow tuan. Okey, tadi tu Hazim Izzat kata tak payah balik lah setiap minggu tak payah balik, kita buat tabligh. Tabligh ni untuk makluman pelajar, tabligh ni kita ada juga siapa ni, orang-orang kampung lah daripada luar, mohon untuk ambil pelajar kita untuk join program tabligh keluar pada IKBN. Tapi tak boleh tak dilepaskan, pelajar tak boleh mengikuti untuk tabligh di luar, ikut orang luar tu pergi sampai ke tempat lain lah. Jadi kita punya pengurusan tak benarkan. Jadi pelajar boleh je mengambil ilmu apa yang kita sediakan dalam IKBN. Hazim Izzat. Okay. Okay, boleh tilawah dan nasyid. Dan kita akan sediakanlah hadiah-hadiah bagi pada pemenang lah, yang akan menang kita akan bagi hadiah. Okey, yang keempat. Pelajar melibatkan diri dengan program Hari Kebesaran Islam. Okey, setiap tahun kita ada Hari Kebesaran Islam. Contohnya sambutan Ma'al Hijrah. Kalau kita tak bawa pelajar keluar, kita buat program tu dalam IKBN. Biasanya Ma'al Hijrah ni kita lebih kepada kita buat ceramah khas. Ceramah khas, kita jemput penceramah luar untuk menyampaikan ceramah berkaitan dengan Ma'al Hijrah lah biasanya. Yang kedua, sambutan Maulid Rasul pun sama. Sebelum ni kita ada terima pelawaan daripada peringkat Negeri Selangor. Jabatan Agama Islam Selangor menjemputlah kita untuk join perarakan Hari Maulid Rasul. Sebelum ni memang kita akan bawa pelajar, kadang-kadang staff. Kalau pelajar tak ada, kita bawa staff pergi perarakan tu lah, perarakan Maulid Rasul. Memang meriah lah sambutan Maulid Rasul. Dan kalau kita tak boleh keluar, kita akan buat dalam IKBN juga. Kita buat hari Jumaat, kita akan buat sambutan Rasul dan juga ceramah berkaitan dengan Maulid Rasul, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan yang ketiga, majlis tadarus dan khatam Quran. Ini juga kita akan buat pada tiap tahun lah, setahun sekali. Kita akan pilih biasanya pelajar-pelajar yang terbaru. Pelajar yang akan datang ni, bila sampai je hari bulan Ramadan, kita akan pilih nama-nama pelajar untuk mengikuti tadarus Al-Quran pada tiap-tiap malam. Maksudnya habis solat tarawih 20 rakaat tu, kita akan baca Quran beramai-ramai secara bertadarus. Bertadarus daripada juzuk 1 sampailah habis. Sampai habis. Dan bila selesai, sebelum pelajar nak balik hari raya nanti, kita akan buat majlis khatam Quran juga. Pelajar yang terlibat dengan tadarus itu akan terlibat dengan khatam Quran pada hari yang terakhir lah sebelum pelajar nak balik bercuti hari raya. Jadi sambutan Maulid Rasul, majlis tadarus khatam Quran ni memang biasa kita akan buat, tak tahulah. Tapi tahun ni tadarus dengan khatam tak dapat kita laksanakan, manakan negara kita diancamlah dengan virus yang sedang kita hadapi inilah. Jadi tahun ni kita tak buat, tak dapat buat.
pada bulan 4 kan. Okey. Okey, kejap ya. Sebab sini saya tengok ada chat daripada adik-adik, daripada pelajar. Dia tanya Azahan, daripada Azahan Nazman. Azahan Nazman dia tanya, balik seminggu sekali ke Ustaz? Balik ni kalau tak ada apa-apa urusan, tidak ada apa-apa program, memang boleh balik tiap-tiap minggu. Kita benarkan balik pada tiap-tiap minggu. Tetapi kalau Sabtu Ahad itu ada program yang memerlukan kepada pelajar, maka kita akan tahanlah, mana pelajar tak boleh balik. Kalau ada program aktiviti, contohnya Madu Rasul lah hari Sabtu ke, atau aktiviti yang lain hari Sabtu Ahad, maka pelajar tidak boleh balik. Azhan tapi kalau tak ada apa-apa program, tiap-tiap minggu pelajar dibenarkan balik. Balik pada hari Jumaat petang dan Ahad kembali semula ke IKBN. Kalau rumah jauh nak balik macam mana? Muhammad Fawaz. Kalau rumah jauh tu kalau jauh sangat payah nak balik, duduk je lah dalam IKBN. Duduk je dalam IKBN, boleh. Pelajar boleh dalam IKBN dan isi nama, bagi nama kepada pegawai yang bertanggungjawab untuk urusan makan minum pelajar yang tak balik lah. Mana pelajar yang tak balik, bagi nama, nanti ada makan minum, disediakan lah. Yang jauh kata tak nak balik tu boleh duduk di asrama. Okey, ada lagi. Saya nak jadi muazzin, boleh ke Ustaz? Adik Aziz Aiman tanya, saya nak jadi muazzin boleh ke? Boleh sangat. Dialu-alukan. Kalau suara sedap tu laungkan, tak ada masalah. Biasanya yang kurang masa untuk nak lakukan azan subuh lah. Jadi adik Aziz Aiman ni boleh awal-awal datang subuh tu azan subuh. Cik Zam azan subuh. Sebab maghrib isyak ni kita punya abang-abang senior kita ni memang dah berebut nak azan. Berbaris-baris nak azan maghrib isyak. Tapi subuh memang tak ada. Subuh memang tak berebut lah. Kadang orang tu je 10 hari 10 tu lah muka dia. Jadi adik Aziz Aiman ni boleh datang waktu subuh supaya tak berebut lah dengan orang lain untuk azan. Azan untuk solat subuh. Azizul Azri Muhammad, Ustaz, tarawih 20 rakaat ke? Kalau kita mengikut kepada garis panduan yang diberikan oleh pihak JAIZ, Jabatan Agama Islam Selangor, memang surat tu diminta setiap masjid dan surau Jumaat untuk laksanakan solat tarawih 20 rakaat. Memang 20 rakaat. Tetapi dia tidaklah memaksa jemaah ataupun makmum ni buat 20. Kalau adik-adik rasa mampulah, adik-adik pun badan pun besar, bertenaga, sado kan, bolehlah buat 20 rakaat. Kalau tak mampu, buatlah setakat yang berkemampuan. Bukan paksa sampai 20. Kalau rasa boleh, buat sampai 20. Lagi bagus. Lagi besar pahala, lagi banyak fadilat. Kalau boleh buatlah, jangan habis solat isyak balik pula. Buatlah 8, tak dapat 20, buat 8. Solat tarawih mula penuh sampai habis soft belakang. 2 rakaat, 4 rakaat, habis tinggal 1 soft. Jadi kita ni muda-muda, kita kuat. Cubalah buat 20 kalau boleh. Dekat rumah kita tak boleh buat, datang KBN, ada sediakan solat tarawih 20, kita buat. Boleh Azizul Azri Muhammad. Kita ajak Azizul Azri dan sahabat-sahabat lah, adik-adik yang lain, kita buat 20 rakaat. Muhammad Fawaz 21, satu witir je. Okey, Ustaz, tadarus Al-Quran tu baca beramai-ramai ke? Hairi-hairi, daripada Hairi-hairi. Tadarus Al-Quran tu baca beramai-ramai ke? Kita di sini saya buat pecahan kumpulan. Biasa sebelum ni saya buat saya pilih nama seramai 100 orang. 100 orang dan saya akan pecahkan kepada 10 kumpulan. Satu kumpulan 10 orang. Satu kumpulan 10 orang dan setiap kumpulan saya akan bagi satu juzuk. Juzuk yang berlainan lah. Ada juzuk 1, ada juzuk 2. Jadi setiap malam ada kumpulan masing-masing dia akan baca juzuk yang akan diberikan lah. Mungkin tak semualah akan dapat
join program tadarus ni. Nama yang terpilih lah. Jadi nama yang terpilih ni patut bersyukur. Patut bersyukur, berterima. Sebab ada yang nama dipilih tak nak tukar orang lain. Jadi bila dipilih ni, alhamdulillah, ya Allah aku diterima untuk join program tadarus. Syukurlah kan. Jangan kita tolak program ni sebab bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan mulia ni, kita ambil lah kesempatan. Betul Okey, 20 rakaat. Raziak diri 20 rakaat tu sejam je. 20 rakaat tu sejam, bukannya 20 rakaat macam dekat Arab Saudi sampai 2-3 jam, tak. Surah pendek-pendek je. Jangan risau. Yang mana buat 8 rakaat tu pun tak sampai setengah jam dah habis. Nampak 20 tu macam banyak tapi bila buat 1 jam je. Tapi yang biasa buat dia akan rasa selesa lah. Yang mana tak biasa buat, jarang buat tu dia akan rasa letih, akan rasa penat, akan rasa lama sangat 20. Okey, tak mampu Dan ya betul Aziz Aiman, kita muda lagi Zin. Betul tu muda lagi. Nanti dah umur 60-70 memang lagilah tak larat 20 ni. Kalau kita umur 18-19 pun tak larat, umur 60-50 pun lagilah tak mampu pinggang sakit, kepala sakit, semua sakit. Okey, lepas tu kat kampung aku 8 rakaat je buat. Lepas tu semua belah, semua balik. Tinggal imam dengan AJK masjid je. Itu biasalah biasa. Jadi kita ubahlah. Kita ubah situasi tu supaya kita buat apa habis. Okey, ada lagi? Ada lagi? Tak ada dah habis Okey, nanti kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okey, kita sambung lagi. Itu yang keempat program Hari Kebesaran Islam, Hijrah, Rasul, Tadarus, Khatam Quran. Okey, yang kelima, yang terakhir sekali. Yang terakhir iaitu terlibat dengan program-program khusus untuk pembangunan bina insan. Okey, yang program khusus ni lihat kepada dalam kurungan tu lah berdasarkan peruntukan yang diberikan yang diberikan oleh Jabatan. Biasanya program khusus ni kita buat baru ni, kita baru selesai bulan 10. 3 bulan 10 kita buat program tahsin solat dan akhlak. Tahsin solat dan akhlak selama 1 hari lah. 1 hari pada pagi sampai petang. Itu peruntukan yang diberi oleh pihak jabatan, kita guna untuk keperluan pelajar. Kita panggil semua pelajar seramai 150 orang. 150 orang dan diuruskan ataupun dijalankan oleh pihak daripada konsultan luar yang baguslah, yang hebat datang ke KBN untuk memimpin pelajar-pelajar program tahsin solat dan akhlak. Jadi alhamdulillah kita boleh lihat perubahan ataupun perkembangan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti program. Banyak lagi program yang kita buat. Kita pernah buat program citra ibadah. Tengok pada peruntukan lah, kalau banyak kita bawa pelajar keluar 2 hari 1 malam kita bawa pelajar keluar. Kalau peruntukan tu tidak banyak, kita akan buat dalam IKBN juga. Jadi adalah program-program adalah program yang kita sediakanlah untuk pelajar supaya bila pelajar tamat daripada IKBN ni ada perubahan yang terdapat pada diri pelajar, sasiah ataupun disiplin diri itulah. Sebab apa yang saya lihat pelajar-pelajar lepas IKBN yang masih lagi saya kontak lagi lah, masih lagi berwhatsapp lagi, ramai yang kata dari segi sasiah dirinya, disiplin, akhlaknya, alhamdulillah kata banyak berubah lah daripada sebelum masuk IKBN. Bukan kata pelajar ni teruk, bukan kata pelajar ni akhlaknya teruk, tapi mungkin sebelum ni tak pernah solat, datang sini dibimbing solat, dia beri program kerohanian dan macam ni. Jadi bila keluar, benda tu dapat memandu dia ke jalan yang lebih baik lah. Sama juga dengan bacaan Al-Quran, kan? Ramai yang tidak pandai baca Al-Quran, yang merangkak-rangkak, yang dah lama tinggal baca Al-Quran, tak reti nak baca Al-Quran. Jadi kita sarankanlah pelajar-pelajar ni, sekiranya ada ruang, saya boleh mengajar, saya akan mengajarlah. Ataupun kita carilah sahabat-sahabat
rakan-rakan kita yang memang mahir, rakan kita yang memang mahir mengaji, baca Al-Quran untuk kita latih baca. Daripada Iqra' satu pun tak apa. Daripada mula pun tak apa, sebab bukan semua yang dah mahir, dah hebat macam apa adik-adik kita yang berada di tahfiz, itu memang kita insan yang terpilih lah kan. Kita ni tak sampai macam tu, kita boleh mula daripada mula. Jangan kata oh, saya tak boleh baca Quran, tinggal terus, tak boleh. Kita kena belajar lah. Kita kena belajar. Boleh adik-adik? Okey. Ada soalan? Ada soalan? Dalam 5 perkara yang saya kongsikan bersama dengan adik-adik semualah. Saya panggil adik-adik sebab umur saya dengan anda semua pun tak jauh beza. Umur saya dengan anda semua pun tak jauh beza, 2-3 tahun je beza. Sebab tu saya bahasakan anda semua adik-adik. Okey. Okey, sekejap saya tengok. Okey, ada soalan ke? Kita tengok ada soalan ke nak tanya? Ya ada tuan, dia ada. Ya, mantap. Kita masih tersekat-sekat baca Al-Quran. Jadi kita masih tersekat-sekat. Kita kat sini pada kita pun ramai yang merangkak-rangkak lah baca Al-Quran. InsyaAllah kita akan bantu. Jadi dalam tempoh 2 tahun ni, jangan kita fokus kepada hanya nak ambil bahagian kemahiran, belajar kemahiran saja. Dan lepas belajar kemahiran, petang kita nak main bersukan je, kita ada masa kita 2 tahun dengan perkara macam tu. Jangan, mana kita ambil masa dalam waktu maghrib ke isyak ataupun waktu tertentu sedikit untuk kita belajarlah baca Quran. Kita tak rugi 2 tahun belajar di AKBN dan kita tak ambil kesempatan untuk mempelajari Al-Quran walaupun daripada Iqra' 1 iaitu mengenal huruf lah, alif, ba, ta, a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu kan. Jangan malu. Ada pelajar, saya mengajar kelas, kadang saya mengajar Iqra' ataupun Al-Quran kepada pelajar dan saya dapat kena pastilah pelajar mana yang baru nak baca, semua saya tahu. Ada yang saya mengajar alif bata pun ada kan. Abang sendiri kita dah 19-20 tahun, saya ajar alif bata, tapi tak apa, jangan malu. Jangan kata, aku umur 20 baru baca, malunya. Jangan malu. Kalau malu bila kita nak pandai, kita usaha. Datang ke AKBN, kita akan cuba ubah diri kita daripada yang zero kepada yang adalah dia punya input tu. Okey, lagi boleh ke mengayuh sambil baca Quran? Mengayuh apa tu? Mengayuh basikal. Kalau dah mahir tu boleh je baca Kalau dah mahir baca Quran, mengayuh basikal boleh, mandu boleh, semua boleh. Jangan masuk dalam tanda baca Quran dah. Quran yang dalam tanda yang baca Quran. Okey. Itulah sedikit banyak program ataupun aktiviti yang kita sediakan lah. Yang mana yang memang kita akan buat pada setiap hari, iaitu solat fardu tu setiap hari, program yang setiap malam tu setiap hari, mana yang setahun sekali macam Rasul, Ma'ijrah, Tadarus, Tarawih dan juga program-program khas yang kita sediakan lah untuk pelajar. Jadi sepanjang pelajar berada di AKBN, ada pengisian rohani, pengisian jiwa kita lah kepada program-program yang berbentuk keagamaan. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Dia ada. Saya pun dah lama dah pelajar pun dah lama dah bercuti. InsyaAllah kalau panjang umur, pelajar-pelajar yang berada dalam ni, calon-calon yang berjaya ni, InsyaAllah akan masuk ke AKBN Dusun Tua. Dan InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lah pada tahun hadapan. Nanti nampak muka saya maknanya kenal lah sebab kita dah kita dah berjumpa dalam slot pada pagi ni lah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa pada tahun hadapan. Okey, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okey, Cik Lam.
Jadi. Terima kasih. Tak ada Boleh saya buat penutup. Okey, itulah sebanyak perkongsian saya berkaitan dengan program di bawah unit Bina Insan, kerohanian dan keagamaan. Jadi kalau ada salah silap sepanjang taklimat saya pada pagi ini, mungkin cara penyampaian yang kurang jelas, jadi saya minta maaf banyak-banyaklah. Saya minta maaf dan saya doakan semoga semua sihat-sihat, dijauhi daripada virus COVID-19 ni lah. Jaga diri baik-baik, amalkan kesihatan selalu dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.